Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan para imam, jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merahmat syukur dengan rahmatnya dapat kita bersama lagi pada malam ini. Kuliah kita bulan lepas kita habis membincangkan bab hukuman ta'zir, hukuman bagi kesalahan-kesalahan ta'zir. Hari ini kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-6, bab kehakiman. Bab kehakiman akan membahaskan berkenaan dengan hakim, berkenaan dengan saksi dan juga berkenaan dengan sumpah. Jadi hari ini kita akan bahas berkenaan dengan hakim. Hakim ialah orang yang menjatuhkan hukuman dan menyelesaikan persengketaan di antara dua pihak dan memutuskannya dengan hukuman mengikut hukuman Allah dan Rasulnya, iaitu Quran dan hadis. Jadi hakim adalah orang yang buat keputusan dalam satu-satu kes yang dibawa oleh pendakwa dan dibela oleh tertuduh kan, orang yang dituduh dan ada yang mendakwa. Jadi yang buat keputusan tu namanya hakim. Dalam perundangan Islam, hakim mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan dan mendamaikan persengketaan manusia secara hak dan memutuskannya dengan hukuman yang adil berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakim ni dia orang yang penting kerana keputusan yang dia buat itu sama ada memberi keadilan kepada mangsa dan juga memberi keadilan kepada tertuduh. Kalau suatu keputusan yang dibuat tidak memberi keadilan kepada kedua-dua pihak, maka akan adalah yang teraniaya. Contoh katakan orang yang salah membunuh dalam kes kisos umpamanya. Didapati bersalah. Tapi tidak laksanakan hukuman kisos itu. Contohnya lah berdasarkan kepada keputusan hakim tadi. Ataupun orang tu sebenarnya bersalah, tapi hakim kata tak salah. Jadi tidak memberi hak kepada waris. Contoh katakan tuannya ada kes bunuh. Pom yang dituduh tak salah. Kalau dia tak salah, kena adalah orang lain yang salah kan.
Siapa orangnya? Ini tutup kes. Sebab dah tak salah, dah didakwa, tak salah. Cari balik lah siapa dia yang bunuh kalau bukan dia. Contohnya begitulah kan. Ya. Kita tak kata mesti yang dituduh tu salah kan. Tapi maknanya penghakiman itu sangat penting. Sehingga kalau orang itu dibebaskan pun orang puas hati. Kalau orang itu dihukum pun orang puas hati. Kerana betulnya dalam menentukan salah atau tidak seseorang. Dan dalam menentukan hukuman-hukuman yang diterima oleh seseorang yang bersalah. Ya. Memanglah tuan sebagai manusia, kita memang tak tahu hakikatnya. Sebab kita ni terbatas. Maka hakim itu dia buat keputusan berdasarkan kepada segala maklumat yang dia ada. Yang diberikan oleh pendakwa raya. Dan juga berdasarkan segala maklumat yang dia ada. Yang diberikan oleh pembelaan. Dua-dua tu ditimbang tara dengan seadil-adilnya. Ya, sama ada perlu istikharah ke, perlu sembahyang hajat ke, perlu apa, dia kena buat lah. Sebab dia nak beri satu keputusan yang paling adil, yang tidak akan menganiaya kepada sesiapa pun. Ya. Jadi hakim ni bukan benda yang, bukan kerja senang lah. Ya. Kalau kita tuan tengok dekat mahkamah kan, kita lah kan. Tengok orang yang dakwa hujah, kita pun kata, habislah memang yelah salah lah. Kan. Tengok lepas tu peguam bela pula hujah, lepaslah. Kejap hukum, kejap lepas, kejap hukum, kejap lepas. Lah siapa cakap last, dia lah menang. Sebab kita tak dapat melihat segala sepak terajang berhujah tu lah kan. Ya. Jadi apabila semua dihadapkan pada dia, dia kena kaji tu. Nampak kadang-kadang kita tengok macam senang je kan hakim ni. Tanya. Dah. 1 hari 2-3 jam je. Senang jadi hakim. Kat belakang tu nak buat penghakiman, nak kena tulis apa, nak menilai. Bukan senang. Ya. Okay. Dan penghakiman itu adalah merujuk kepada firman Allah Ta'ala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesokkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi maknanya hakim ni jangan sampai dia menjatuhkan hukuman ikut nafsu. Dia mesti mengikut pemikiran yang waras, yang seadil-adilnya. Kalau ikut perasaan, tengah marah umpamanya, buat keputusan. Lainlah jawab. Ya. Jangan kata dok hakim ni tuan, tanya tu cikgu-cikgu apa semua tu kan. Tengah marking paper. Kalau dia tengah happy, alah bolehlah markah. Tapi kalau dia tengah masalah, nak bagi markah, salah sikit, ngajar dah penat terjawab. Ya. Jadi kalau ikut itu, habis. Ya. Jadi manusia ni tak boleh ikut nafsu dia, keadaan dia kan. Jadi dia kena bertindak adil. Dan jangan dipesongkan lah, maknanya jangan cari hukum lain. Dan firman Allah, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jangan jadikanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala.
Jadi sebab tu hakim ni bila dia menjalankan kehakiman, kena tengok ada tak hukum yang Allah Ta'ala dah tentukan bagi kes-kes yang macam ni. Kalau dia kes hudud, bila dia jatuhkan hukuman, mesti ikut pada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan sebagainya lah. Itu kewajipan. Ya. Di masa hayat Rasul SAW, apabila berlaku persengketaan di antara sahabat-sahabatnya, mereka membawa kes itu kepada baginda untuk diselesaikan dan diadili. Dan baginda bertindak sebagai hakim untuk memutuskan kes itu berdasarkan wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyunya. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang melakukan khianat. Kan? Jadi maknanya bila kes-kes dibawa kepada Nabi SAW, bila ada wahyu yang dah turun, maka Nabi gunalah wahyu yang sedia ada. Bila tak ada lagi wahyu turun, Nabi tunggu wahyu turun. Jadi dalam penghakiman, dia bukan sahaja kes-kes jenayah lah, tuan. Dia juga berdasar dengan contohnya kita kata kes-kes perceraian, kes zihar umpamanya kan. Tapi Nabi akan jalankan berdasarkan kepada wahyu yang ada. Contoh kita dah bahas hari tu kes li'an umpamanya kan. Bila seorang sahabat mengadu isteri dia berzina, Nabi kita bawa saksi. Kan? Dia kata, dalam rumah sendiri nak saksi apa lagi? Kan? Dah wahyu kata bawa saksi. Kalau tak, kau pula kena sebat 80 kali itu hukuman ni. Kan? Dah pergi. Itulah hukum yang ada. Dan dia doa, ya Allah, macam mana supaya selesai, turunkanlah ayat baru ya Allah pada Nabi supaya macam mana kes aku ni. Turun ayat dalam bab li'an itu kita dah bahas panjang lah kan. Dan Nabi bagi tahu orang tu, okey dah turun ayat, kaedahnya dengan sumpah laknat 4 kali. Berani tak sumpah? Isterinya suruh balas balik. Jadi kerana wahyu belum turun, maka tangguhlah dulu kes tu. Kan? Kita ni takkan dapat wahyu lah. Orang sekarang dia ada juga istilah wahyu. Tapi wahyu bukan dari Tuhan, wahyu dari orang atasan. Bos suruh je wahyu ni gitu kan. Kena buat ni wahyu gitu. Itu istilah kita lah, bukan wahyu Allah Taala kan. Ya. Okey. Nah, jadi diperintahkan tadi dari segi hakim untuk menghakimi itu dengan adil berdasarkan kepada kitab Allah, ya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Baginda juga dilantik oleh Allah melalui wahyunya menjadi hakim dalam apa sahaja kes yang timbul di antara mereka berdasarkan firman Allah, wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Jadi bila berlaku perselisihan, rujuk kepada Nabi. Jadi Nabi sebagai hakim. Dalam penghakiman, sesiapa yang mengingkari hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, maka Allah sifatkan mereka itu sebagai orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kita ni duk ubah undang-undang sendiri apa semua yang langgar semua undang-undang Allah Taala tu. Kenapa? Kalau kita mengingkari hukum tu, ya, maka sebenarnya kita masuk dalam golongan orang yang kafir kerana tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebab tu ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri,
yang menjadi wakil-wakil kita tu, maka dia sepatutnya kena sedar mereka lah orang-orang yang diberi kuasa untuk menggubal undang-undang dan sebagainya, maka dia kena tengok perkara-perkara itu berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Maka kenalah dilaksanakan. Okey. Itu hakim. Pengadilan dan penghakiman. Okey. Seseorang yang telah dilantik menjadi hakim mestilah berhati-hati dan penuh keyakinan dalam menjatuhkan suatu hukuman ke atas orang-orang yang bersalah atau orang yang kalah perbicaraannya dalam mahkamah. Nak jatuhkan hukuman tu mesti penuh teliti, tak ada syak wasangka dah. Penuh keyakinan kerana maklumat yang dia dapat. Sampailah dia yakin bahawa keputusan dia tu betul. Jadi dia berijtihad. Jadi kalau dia penuh keikhlasan berijtihad, kalau dia salah pun dia tak berdosa. Tapi kalau dia masih ada sangka-sangka, alah hukum aje lah, senang habis cerita. Bebas aje lah, senang habis cerita. Kan kena hukum payah pula aku hidup. Tak boleh. Hakim dia kena berhati-hati, yakin bahawa hukuman dia tu betul. Yang dia jatuhkan betul. Dalam masalah pengadilan dan penghakiman, banyak terdapat penganiayaan terhadap orang-orang yang benar. Dan kadang-kadang orang yang benar menjadi orang yang salah atau sebaliknya. Ini ialah kerana pengadilan dan penghakiman itu tidak berlandaskan hukum Allah dan Rasulnya dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa luar. Tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok tau. Kes-kes kesalahan jenayah yang orang tu dah dihukum 20 tahun, 30 tahun, bila bicara semula rupanya tak sama. Dah nanya dah, duduk dalam penjara 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kan? Saya tengok ada satu kes, ini jenis polis khianat lah. Bila ada kes pembunuhan, dia nak senang cerita, dia cari orang untuk jadi saksi, tangkap seorang ni, bawa pergi segala bukti-bukti dengan segala pakat dia lah. Jatuh salah. Orang tu dihukum 35 tahun ke 40 tahun. Bayangkan kalau dulu dia umur belasan tahun kan, dah umur dekat 60 tahun. Dan 60 tahun barulah bila polis tu didapati kes apa berlaku kan, barulah diselongkar balik semua kes-kes dia tu, bicarakan balik, semua tu tipu. Jadi dia ni pun dibebaskan. Nah, dibebaskan pun tuan-tuan, hidup dah tinggal berapa hari. Yelah, tak tahulah umur panjang kan. Tapi maknanya 40 tahun dalam penjara, keluar baru nak cari penghidupan macam mana? Baru nak kerja balik. 40 tahun dulu tuan-tuan bayang internet pun tak ada tau. Kan? 40 tahun. Kan? Tak ada kot internet kan 40 tahun dulu kan. Komputer pun baru ada sebiji dua kot 40 tahun dulu. 40 tahun dulu saya tingkatan 1. Tingkatan 1 adalah kot kat library satu komputer kan. Kongsi 500 orang baca 1000 orang. Masa tu nak hidupkan pun takut. Sebab bila saya masuk universiti pun tahun 1 ke tahun 2, baru yang disk yang punya besar warna hitam tu. Kena type lagi ting nak buka dia punya sistem. Tak macam sekarang lah, semua dekat tangan kan. Orang macam tu yang duduk dalam penjara tu, keluar-keluar nak hidup macam mana? Kan? Tu. Cuma yang saya tengok kes tu, dia dibayar ganti rugi lah. Kan? Kerana kesalahan itu oleh pegawai kerajaan, kerajaan kena bayar balik. Ganti rugi kesilapan juta jugalah kena bayar kan. Tapi ya, juta pun nak duduk 40 tahun dalam penjara bagi 2-3 juta nak.
Lebih baik kita nak hidup bebas kan. Tak apalah, 1 juta tu cari duit sendirilah. Duduk menjaga apa-apa. Dalam tu tak tahu kena dera macam mana, nak tahu kan. Eh? Nah tu bayangkan ya, itu penganiayaan yang kecil lah. Kalau sampai hukuman mati, kalau sampai macam-macam lagi kan. Ya? Jadi kesilapan penghakiman. Ya. Tapi lah dekat kes tu mungkin hakimnya betul, tapi dia punya maklumat yang sampai itulah kan. Ya? Jadi nak katakan jadi hakim ni nak buat keputusan tu dia bukan benda yang senang. Saya tadi jadi hakim 15 kes. Kesnya simple je. Kesnya pensyarah lambat pergi jaga periksa. Apa tindakan nak ambil? Itu pun pening kan. Nak doublekan jaga tahun depan ke, nak tolak markah dia ke, itu pun kita rasa adil tak ni kat dia. Dia kata jam, hai betul ke jam. Kan? Pergi jaga periksa sembahyang Jumaat dulu, keluar sembahyang Jumaat kereta kena blok, jadi lambat. Macam-macam lah kita baca kan. Dia ni buat alasan ke betul? Itu pun kita dah rasa takut. Kita hukum kan tak adil lah, kesian pula dia macam-macam lah. Tapi kesian sahaja boleh ke? Tak apalah, benda tu bukan jenayah, tak apalah kan, benda kecil pun kan. Tapi bila dia satu jenayah yang melibatkan orang pula, orang tu nakkan keadilan tu pada jenayah yang dilakukan atas dia, bukan senang kan. Mujurlah tak jadi hakim Tapi yalah, yang nak jadi hakim jadilah, tapi betul-betul lah, janganlah buat perkara yang ialah kerja apa pun susah kan. Tapi maknanya adalah kepakaran orang. Andainya berlaku dalam pengadilan dan penghakiman itu masalah yang disebutkan, bermakna satu penganiayaan telah dilakukan oleh hakim terhadap orang yang benar. Di mana hakim yang bersifat demikian dalam memutuskan suatu kes atau mendamaikan atau menyelesaikan suatu persengketaan akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, di atas keputusan pengadilan dan penghakiman mereka yang tidak berlandaskan Quran dan hadis itu. Semua perkara lah tuan-tuan kita buat ni ada penilaian di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita dah yakin yang kita tu buat tu betul, rupanya salah. Bukan dalam kuasa kita, kita tak tahulah, so kita yakin benda tu lah betul. Jadi kita serahlah pada Allah Ta'ala. Bila Allah tanya besok, kita boleh jawab, ya Allah, aku buat penghakiman dengan penuh ikhlasan berdasarkan fakta yang aku tahu dulu ni lah. Lain daripada tu aku tak tahu. Itu senang nak jawab dengan Allah Ta'ala. Bukan hakim je lah, kita semua lah. Kita semua. Kita semua kena jawab. Kenapa datang surau, kenapa tak datang surau, kenapa subuh 1 soft, maghrib boleh 3 soft. Semua tanya besok ni. Jawablah masing-masing. Itulah, saya termasuk saya lah jawab lah. Kan? Tidur, ya Allah, bangun pukul 7. Kan? Malam buat apa tidur lewat-lewat? Contohlah kan. Itu bapak macam tu lah. Kalau Allah Ta'ala nak macam mana? Kan? Jadi, kalau memang katalah ada urusan urgent apa semua kan. Nonton, tiba-tiba itu terlewat. Allah tanya, kenapa lewat sembahyang? Kenapa tiba-tiba dijamakkan aja zuhur dengan asar? Contohnya lah begitu kan. Oh, tapi kita bantu orang Sweden apa semua boleh jawab Allah Ta'ala kan. Tapi kalau dia ungkang-ungkang main-main, dah ada nak masuk waktu. Jamak je lah kata dia. Jamak apa pula ni? Jamak buang masa kan. Contohnya lah kan. Nak menjawab macam mana? Begitulah juga dalam penghakiman bila kita tidak adil. Dia kena putuskan itu dengan adil. Okey, pelaksanaan kehakiman. Pelaksanaan kehakiman dalam mahkamah tertakluk di bawah 4 perkara. 1, adanya hakim, orang yang mengadili dan yang menghakimi kes yang dibicarakan. Jadi maknanya proses nak menjatuhkan hukuman ya, tuan-tuan pelaksanaan dia tu, 1 kena ada hakim. Yang kedua ada pendakwa dan ada pula orang yang didakwa atau wakilnya. Ada pendakwa dengan orang yang didakwa. Ada pendakwaan tak ada orangnya macam mana? Siapa nak didakwa? Kan? Tak ada apa nak didakwa.
Kadang-kadang kita macam saya lah pernah nak buat report polis. Polis pun pening nak buat report macam mana gitu. Dia kata awak accident pun tidak. Lepas tu awak nak report mengatakan ada orang dakwa awak menyebabkan accident. Macam mana nak buat report ni kata dia kan. Siapa orangnya tak tahu. Saya keluar daripada kat jalan kapal tu kan. Jalan tap ni lah dekat apa? Econ Safe tu. Nak maghrib macam tu. Ada kereta slow. Kita keluar. Keluar rupanya ada motor India 2 orang kat sebelah kanan. Kita keluar tu kalau kabut dia pergi sebelah kanan, tergulik-gulik lah dia. Saya break tu pun anak saya tergulik-gulik lah dalam kereta. Tapi saya tak nampak dia tergulik. Yang saya nampak dia cuma pergi sebelah kiri kereta saya lah kan. Cuma. Lepas tu saya pun jalan terus lah. Tak nampak pun. Lepas tu kena kejar dengan India. Duk blok apa semua. Saya kata tak boleh jadi ni. Kan? Saya pun berhenti silang. Betul-betul kat tengah jalan lah. Jadi kereta dari sana tak boleh jalan, kereta dari sini tak boleh jalan. Banyak saksi yang kata kan. Kalau aku berhenti kat sini, tak ada siapa berhenti, nanya aku. Berhenti tengah-tengah tu, semua orang berhenti. Berhenti, dia kata ada accident, saya sebab. Dia kata mana ada. Kena pun tidak. Tapi duk rasa takut kena ancam, okey pergi balai. Dia kan. Pergi balai, polisnya kata mana buat report apa. Orang kata saya menyebabkan dia accident, saya pun tak tahu. Jadi buat report ni supaya jangan kena tuduh macam-macam. Itu je lah kan. Tak payah report lah nyusah orang. Kata. Saya report je lah. Apa-apa hal nanti. Senang. Tak apalah. Selamat lah. Tak ada apa pun kan. Tapi yang budak tu katanya lah. Katanya. Babak bunyak jugalah katanya. Kan? Katanya. Tahu babak bunyak? Coba kapan kan? Okey ya. Tadi pelaksanaan penghakiman. Ada hakim, ada pendakwa dan orang yang didakwa atau wakilnya. Ada keterangan, bukti, saksi atau kena ada. Ya. Jadi bila nak dakwa kena bawa bukti. Jangan dah dakwa, tak mengaku buktikan tak salah. Itu salah kita. Yang dakwa lah kena bawa bukti. Kita main dakwa orang, lepas tu orang tu kata, apa buktinya? Buktikan kau tak buat. Mana boleh macam tu? Awak yang dakwa saya yang buat, buktikanlah saya buat. Macam tu. Ini kadang-kadang kita pelik juga. Main orang tuduh-tuduh, buktikan tak buat. Ya. Jadi yang mendakwa kena bawa segala bukti, segala saksi. Kalau dia tak bawa bukti, tak bawa saksi, fitnah. Itu yang bila dalam kes tuduh zina, kan, tak bawa saksi, dia yang kena. Sebab bila tuduh zina, maruah orang tu kita gadai tu. Kita pertaruhkan maruah orang. Tiba-tiba main-main je. Maruah orang tu yang dengar dia dituduh dah berapa banyak. Yang tak dengar dia bebas tu banyak. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan. Orang kena dakwa, baru bawa masuk mahkamah je kan. Keluar TV, keluar surat khabar. Ustaz pula tu. Tengok-tengok tak salah. Tak masuk surat khabar. Yang orang ingat apa? Ni dulu kan. Dah keluar TV lagi ya. Dulu tak boleh. Kan dulu kena ni. Itu ya. Kan? Maruah orang dah tercala apa semua kan. Ya? Sebab memang dalam minda masyarakat kita bila pergi mahkamah dah salah kan. Walaupun belum lagi. Kena buktikanlah dulu kan. Okey, jadi tadi ya. Adanya bukti, adanya saksi. Dan melakukan sumpah. Maknanya orang yang nak bagi keterangan dan sebagainya tu dia kena bersumpah. Okey, mengikut peruntukan yang disebutkan. Sesuatu kes yang nak dibawa ke mahkamah mestilah ada hakim, ada pendakwa, ada orang didakwa, ada keterangan, bukti dan saksi ya. Okey, kemudian dalam perundangan Islam orang yang berhak dan layak dilantik menjadi hakim mestilah mereka yang mempunyai syarat berikut. Ini syarat nak jadi hakim ya. 1, Islam.
Bukan orang kafir. Kedua, baligh. Dah dewasa mengikut perhitungan syarak lah. Ketiga, berakal. Bukan orang bodoh tak boleh jadi hakim. Keempat, merdeka. Kelima, adil. Bukan orang yang zalim, bukan orang yang fasik. Jadi kalau bukan orang yang fasik, hakim-hakim ni kena ditengok dia punya saksiah dia ni. Isap rokok, tak isap rokok. Kan? Pergaulan dia macam mana. Jangan kan ni. Sebab hakim ni dia ada dia punya credibility dia. Kan? Kawan saya dulu ada seorang, ni bukan cerita hakim ni. Dilantik jadi imam masjid negara. Lepas jadi imam masjid negara tu, datang jumpa saya kata. Pertama kata, aku jadi imam. Besoknya datang satu tim jurutera daripada Putrajaya pergi masjid negara sebab dapat aduan waktu aku jadi imam suara tak jelas. Jadi tim yang jaga mikrofon ni datang buat testing sampai suara dia jelas. Satu hal. Yang kedua dia kata aku tak boleh nak makan kat warung sembarangan. Sebab kalau orang nampak makan kat warung ni dia adalah image negara. Dah lah dia suka gelak-gelak macam saya. Seminggu jadi imam tu menderita. Datang ofis saya. Gelak dari pukul 10 sampai pukul 12. Dah aku nak balik jadi imam zuhur pula. Nak lepas. Baru mula jadi imam nak mula-mula apa? Belajar jadi imam. Itu baru jadi imam. Nak kena jaga dia punya image negara. Kan? Kalau imam main bola pakai seluar seteng pun macam mana contohnya kan. Wah imam kan. Itu kena jaga tu semua image. Apa tak lagi hakim. Hakim kalau main makan-makan kat warung dengan kita. Tiba-tiba ada kes dia pula jadi hakim untuk kita. Tak boleh. Ini dulu pernah medang sama-sama ni. Ini dulu sekelas. Ni kan. Dia punya bias dia. Kan. Kena orang yang adil. Tak boleh orang fasik, orang zalim tak boleh. Lelaki bukan perempuan. Sebagian ulama besarnya kata perempuan tak boleh jadi hakim. Kerana orang perempuan lebih emosinya berbanding orang lelaki. Dia tengok penderaan terhadap wanita, digeram dah kat orang yang dera tu. Jadi tak boleh. Lelaki. Dan perempuan juga sebenarnya tidak dibebani lah dengan nak memikirkan benda-benda yang seberat ini sebenarnya. Tetapi yalah manusia ni dia tak tahu kasih sayang Allah Ta'ala. Benda yang berat-berat Allah tak bagi nak juga kan. Saya baru ni tengok satu perbincangan hak-hak wanita ni lah. Nak hak yang sama dengan laki. Nak hak yang sama dengan laki kan. Tak ada laki pun kita boleh hidup. Bukan main lah kan. Lepas tu ada orang kata, cuba pergi kerja ni. Yang AJK ni yang pegang persatuan-persatuan hak wanita, suruh kerja kat pelantar minyak sana dia kata. Suruh gerudi minyak, nak ke tak nak? Itu hak yang sama kata dia. Ada pula yang nak gaji nak sama kan. Suruh yang tu pergi dulu kata dia. Kata bagus juga orang ni berhujah kan. Okey, lelaki perempuan. Memahami maksud ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan kehakiman. Kena cari orang yang warak. Kan? Sebab tu kita sekarang dekat UiTM kita ada satu program kita panggil program Tahfiz Plus. Budak-budak yang dah hafal Quran boleh masuk UiTM dan kat UiTM kita bagi satu program supaya hafalan dia tu tak hilang. Dan rupanya ramai. Lebih 500 orang dekat UiTM yang dah hafal Quran lah. Lebih. 500 orang. Sebelum ni tak dijaga. Masuk UiTM ngaji pun tidak. Habis keluar hafalannya hilang sendiri.
Jadi yang ni orang lain kawat-kawat, engkau tak payah kawat. Hari-hari kau ngaji, ni aku sediakan ustaznya, datang. Asrama pun kita bagi supaya dia jaga apa dia. Ya. Dan saya tak ingat tapi peratusnya sangat tinggi lah. 80% ke apa, pelajar-pelajar tu memang dapat anugerah dekat tak semestinya. Jadi budak hafal Quran ni sebenarnya budak yang bagus-bagus. Ya. Jadi dia ambil macam-macam bidang lah. Jadi apa-apa. Bidang undang-undang ke bidang apa, tak kisah. Ya. Okay. Nak cari tadi orang yang faham ayat Quran, hadis. Mengetahui ijma' ulama dan perselisihan faham antara mereka. Kan nak jatuhkan hukuman ni ulama cakap mana ni macam mana, boleh tak boleh. Mengetahui bahasa Arab sekadar dapat memahami Quran dan hadis mengenai hukum-hukum syarak. Kena pandai pula bahasa Arab. Ya. Pandai menjalankan kias, boleh buat perbandingan. Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang cukup. Bukan orang yang lalai. Bukan orang yang lupa, yang lalai. Bukan. Menurut Imam Ghazali, untuk mendapat hakim yang memenuhi syarat yang disebut, pada hari ini sangat sukar. Imam Ghazali kata, zaman dia pun dah sukar, zaman kita lagi sukar. Oleh itu, dalam kes ini, Imam Ghazali berpendapat hendaklah ditanfizkan atau diluluskan perlantikan hakim yang ditauliahkan oleh Amirul Mukminin dalam sebuah negara dan negeri kerana terpaksa, di mana orang yang hendak dilantik menjadi hakim itu mestilah orang yang banyak mempunyai syarat yang telah disebutkan. Maknanya apa? Maknanya kita sekarang mesti dijadikan satu sistem yang baik. Hakim itu mesti dilantik secara khusus. Macam sekarang lah kan. Hakim tu dia ada proses dia nak jadi hakim. Mungkin jadi guna bila dulu ke, jadi pendakwa raya ke, apa pun semua. Sampailah dia sampai layak ke tempatnya itu. Sekalipun mungkin banyak daripada berapa ni, 10 perkara ke apa ni, berapa belah perkara, 12 perkara ni, yang disebutkan mungkin dia ada 7, ada 8, tapi maknanya dia melalui proses pelantikan hakim. Ya. Okey, dah dilantik hakim itu, apakah tugas-tugas hakim? Yang ni kita sambung bulan minggu depan lah. Ya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة